Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Syafiq Azizi bin Syahari dengan bernombor matrik A174229 daripada kursus Bioteknologi Tumbuhan, dan ini merupakan video projek saya bagi kursus Anatomi dan Morfologi Tumbuhan. Bagi projek ini, kami dikehendaki untuk memilih dua jenis tumbuhan yang berbeza dan menerangkan morfologi tumbuhan tersebut. Bagi pilihan pokok pertama saya telah memilih Euphorbia milai ataupun juga lebih dikenali sebagai pokok mahkota duri. Ayuh, kita berkenal dengan lebih lanjut morfologi Euphorbia milai ini. Habit tumbuhan bagi mahkota duri ini boleh diklasifikasikan sebagai shrub oleh kerana batangnya yang berkayu dan juga ketinggian maksimumnya yang rendah, iaitu hanya mencecah sehingga 1.5 meter sahaja. Habitat bagi pokok ini pula dikelaskan sebagai terrestrial kerana ia hanya dapat tumbuh di atas tanah sahaja. Jenis akarnya pula ialah jenis akar serabut oleh kerana cirinya yang halus dan juga serabut. Bentuk pertumbuhan batang mahkota duri ini pula boleh diklasifikasikan sebagai caulescent kerana kita dapat lihat bahawa terdapat batangnya yang tumbuh di atas tanah. Selain itu, kita juga dapat kelaskannya sebagai frutescent oleh sebab ciri kayunya shrub itu yang keluar di atas tanah tersebut. Akar sudah, batang pun sudah. Sekarang, ayuh kita lihat pula bahagian daun. Pada setiap tumbuhan, terdapat 3 bahagian utama daun yang dapat kita lihat, iaitu yang pertama, petiole, iaitu bahagian yang mencantumkan daun tersebut kepada batang tumbuhan itu. Yang kedua adalah stipiole, dan yang ketiga adalah lamina, iaitu bilah daun itu tersendiri. Jika kita lihat pada pokok mahkota duri ini, daunnya boleh dikategorikan sebagai daun lengkap kerana daunnya mempunyai ketiga-tiga bahagian utama daun yang saya katakan itu. Daun pokok mahkota duri juga boleh dikategorikan sebagai daun ringkas oleh kerana daunnya tidak terbahagi kepada anak daun dan kita dapat lihat hanya ada satu lamina daun pada setiap petiole. Bagi susunan daunnya pula, kita dapat lihat bahawa daunnya disusun secara berselang dan juga spiral. Daunnya tersusun secara berselang-seli sambil mengelilingi batang pokok mahkota duri itu. Cara pelekatan daun pada batang tersebut pula boleh dikatakan sebagai berpetiole oleh kerana kita dapat lihat bahawa daun pokok mahkota duri itu melekat pada batang dengan bantuan petiole tersebut. Bagi corak peruratan daunnya pula, kita dapat kelaskannya sebagai corak pinat kerana kita dapat lihat bahawa terdapat satu urat utama di bahagian tengah dan juga terdapat belang-belang uratnya dari tengah ke bahagian tepi daun. Bagi bentuk daunnya pula, kita dapat kelaskannya sebagai bentuk spatulata oleh kerana bahagian tirusnya yang bermula di petiole dan membesar ke bahagian apex daun. Namun terdapat juga daun yang berbentuk oval sebagaimana contoh yang saya tunjukkan ini. Bagi bentuk dasar daunnya pula boleh dihuraikan sebagai attenuat oleh kerana bentuknya yang tirus pada mulanya. Manakala pada bahagian apex daun pula boleh dihuraikan sebagai bentuk obtus, iaitu bentuk yang seakan-akan bulat tetapi ada tirusannya itu. Pada bahagian tepi daunnya pula boleh dikategorikan sebagai entire kerana tiada ciri-ciri khas seperti bulu ataupun duri di tepi daun. Selesai sudah bahagian daunnya, kita lihat pula pada bahagian utama yang sering menarik perhatian orang, iaitu bahagian bunganya. Pada pokok mahkota duri, bunganya seperti daunnya, iaitu ia mempunyai bunga yang lengkap kerana bunganya mempunyai keempat-empat bahagian utama bunga, iaitu sepal, petal, androzium dan juga gynosium.
oleh disebabkan bunganya itu mempunyai androzium dan juga ginozium, bunganya juga dapat dikelaskan sebagai bunga sempurna kerana sifatnya yang bisexual. Selain itu, bunganya juga dapat diklasifikasikan sebagai bunga monoecious kerana bunga jantan dan juga bunga betina dapat dilihat pada pokok yang sama tetapi pada bunga yang berbeza. Simetri bunganya pula dapat dikelaskan sebagai aktinomorfotik kerana kita dapat lukis 3 pelanar simetri pada setiap bunga itu. Bagi inflorescen dan corak pembungaannya, kita dapat kelaskannya sebagai sim oleh kerana pembungaannya yang determinat. Antara ciri utamanya ialah kita dapat lihat bahawa bunga yang paling tua adalah akan terletak di yang paling tengah. Bagi androzium iaitu organ seks lelakinya, kita dapat lihat bahawa ia terdiri daripada filamen juga anter yang akan membentuk stamen. Antaranya pula ada 3 bahagian iaitu teka, konektif dan juga microspongia iaitu hasil pollen androzium itu. Jenis stamen di androziumnya pula adalah diklasifikasikan sebagai filamen kerana dapat dilihat bahawa seperti tangkal yang memegang antaranya itu. Kita pula dapat lihat bahawa sama ada akan ada carpel ataupun pistil di dalam ginozium bunga betina itu. Kedudukan ovarinya dapat dikelaskan sebagai ovari separa superior oleh kerana organnya diklasifikasikan sebagai organ bunga Pregnus. Bagi buahnya pula, walaupun jarang dilihat bentuknya, tetapi ia dikelaskan sebagai kapsul kerana cirinya yang kering dan juga merekah. Baiklah, selesai satu tumbuhan. Ayo kita lihat pula pada pilihan tumbuhan saya yang kedua, iaitu Orchidaceae ataupun lebih popular dikenali sebagai pokok orkid. Habit tumbuhan orkid boleh dikelaskan sebagai herbaceous iaitu sejenis tumbuhan herba oleh kerana batangnya lembut dan tidak berkayu. Habitat pokok orkid pula dikelaskan sebagai epiphytic kerana cirinya yang tumbuh atas pokok lain. Pada gambar ini pula, pokok orkid ini tumbuh di atas batang batu periasan. Akarnya pula dikelaskan sebagai akar udara kerana kita dapat lihat bahawa akarnya yang tidak ada dalam tanah. Akar ini digunakan untuk menyerap air dan mineral dari persekitaran udara. Bentuk pertumbuhan batang bagi pokok orkid pula dikelaskan sebagai menjalar kerana kita dapat lihat bahawa batangnya merambat dan menjalar tanpa sebarang struktur khas. Bagi bahagian utama daunnya pula, daun pokok orkid dikelaskan sebagai daun tidak lengkap kerana ia tidak mempunyai petiole dan juga tidak mempunyai stipiole. Oleh itu, kita kelaskannya sebagai sessile dan juga exstipulat. Jenis daunnya pula boleh dikatakan sebagai daun ringkas kerana daunnya yang tidak terbahagi kepada anak-anak daun yang berbilang dan hanya ada satu lamina daun sahaja yang tunggal. Susunan daunnya pula diklasifikasikan sebagai berselang apabila dapat dilihat bahawa daunnya tersusun secara berselang-seli. Pelekatan daun pokok orkid pula dikelaskan sebagai sessile kerana daunnya tidak mempunyai petiole yang dapat mencantumkan daun kepada batang. Oleh itu, daun tersebut hanya melekat secara terus pada batang itu. Jenis peruratan daun pula dikelaskan sebagai peruratan tunggal kerana dapat lihat satu urat utama yang jelas di bahagian tengah daun. Bentuk daunnya pula adalah bentuk linear kerana kita dapat lihat bahawa bentuknya yang tirus dan panjang.
Bentuk dasar daunnya pula juga dapat dikelaskan sebagai attenuate kerana terdapat sedikit penirusan di dasar daun itu. Bentuk daun di bahagian apex pula dapat dikelaskan sebagai akut kerana terdapat penirusan tetapi tidak sepenuhnya yang menyebabkan daunnya menjadi tajam. Pada bahagian tepi daun pula, kita dapat kelaskannya sebagai entire kerana tiada ciri-ciri khas seperti duri ataupun bulu di tepi daun. Selesai bahagian daun, kita lihat pula pada bahagian utama pokok orkid iaitu bahagian bunganya. Bunga pokok orkid dapat dikelaskan sebagai bunga lengkap kerana bunganya itu mempunyai keempat-empat bahagian utama bunga iaitu sepal, petal, androzium dan juga gynosium. Dan juga disebabkan bunga itu mempunyai androzium dan juga gynosium, bunga pokok orkid juga dikelaskan sebagai bunga sempurna kerana ia mempunyai sifat bisexual. Bunga pokok orkid pula dapat diklasifikasikan sebagai bunga Cynoeceous kerana semua bunga pada pokok orkid adalah dikategorikan sebagai bunga sempurna. Hal ini dapat terjadi kerana bunga orkid terdapat satu organ khas yang dinamakan sebagai kolom yang akan diterangkan lebih lanjut sebentar lagi. Pokok orkid mempunyai beberapa bahagian bunga luar biasa yang tidak dapat dijumpai di pokok bunga lain. Yang pertama ialah struktur kolom. Kolom ialah struktur organ seks di pokok orkid yang mempunyai kedua-dua stamen dan juga pistil. Seterusnya, bunga pokok orkid juga mempunyai labellum iaitu lidah pada bunga itu. Struktur ini membuatkan bunga pokok orkid nampak lebih unik dan menarik. Dan selain itu, bunga pokok orkid juga mempunyai struktur polinia iaitu satu gugusan polen yang padat yang dapat dijumpai di antara bunga itu. Simetri bunga pokok orkid dapat dikelaskan sebagai zygomorphic kerana hanya satu planar simetri dapat dilukis pada setiap bunga. Bagi inflorescence ataupun corak pembungaan pokok orkid, kita dapat kelaskannya sebagai rasim iaitu dapat dilihat bahawa terdapat satu aksis tunggal dengan sebilangan bunga bertangkal yang tumbuh di hujung aksis itu. Bagi organ seks lelaki pokok bunga orkid, seperti mana-mana bunga, ia mempunyai filamen dan juga anter yang akan membentuk stamen. Anternya pula terdiri daripada 3 bahagian iaitu theca, connective dan juga microspongia. Namun, jenis stamen bagi pokok orkid adalah sedikit unik iaitu jenis staminod kerana pokok ini mempunyai kolom. Oleh itu, stamen ini khas untuk pokok orkid dan ia menentukan sama ada pokok itu sterile ataupun tidak. Bagi organ seks betina pula iaitu gynosium, seperti mana-mana pokok, ia terdiri sama ada karpel ataupun pistil. Kedudukan ovari bagi pokok bunga orkid pula dikelaskan sebagai ovari inferior kerana pokok bunga orkid dikelaskan sebagai organ bunga epigynous. Dan akhir sekali, bagi buah pokok bunga orkid, walaupun jarang dilihat, tetapi ia dikelaskan sebagai jenis kapsul kerana cirinya yang kering dan juga merekah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.